Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazil Nur bin Tengah, nombor ID 2023305229. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung pembentangan tentang pendahuluan, definisi, sejarah serta ciri-ciri liberalisme. Yang pertama, pendahuluan. Liberalisme kadang-kadang dianggap sebagai ancaman terhadap amalan beragama oleh mereka yang memegang nilai-nilai tradisional agama. Ini disebabkan oleh pendekatan liberal yang mungkin merangsang kebebasan agama, pluralisme dan keterbukaan terhadap perubahan. Namun, liberalisme juga menghargai kebebasan beragama dan mempromosikan penghormatan terhadap hak individu untuk mengamalkan agama mereka tanpa diskriminasi atau paksaan. Perdebatan ini bergantung pada perspektif individu dan konteks budaya yang berbeza. Seterusnya, definisi liberalisme. Mengandungi kebebasan individu. Liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu dari campur tangan negara yang berlebihan. Seterusnya, mereka juga mengutamakan hak asasi manusia. Liberalisme menganjurkan perlindungan hak asasi sebagai prinsip utama. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berekspresi, hak atas peradilan yang adil, kebebasan dari diskriminasi dan hak atas privasi. Terusnya, kesamarataan. Mereka juga mempromosikan kesamarataan di masyarakat. Selain itu, demokrasi liberalisme menyokong pemerintahan yang demokrasi di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Seterusnya, pluralisme dan toleransi. Mereka menghargai keragaman keyakinan, pandangan dan budaya. Mereka juga mendukung pasar bebas dan persaingan yang sihat. Selain itu, liberalisme juga meyakini bahawa kebebasan ekonomi mempromosikan inovasi, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Yang terakhir, penghormatan terhadap kehidupan pribadi. Mereka mengakui bahawa hak individu untuk menjalani kehidupan pribadi mereka dengan kebebasan selama mereka tidak membahayakan orang lain. Seterusnya, sejarah liberalisme. Sejarah liberalisme terbahagi kepada dua, iaitu sejarah klasik dan moden. Untuk sejarah klasik, mereka muncul pada abad yang ke-17 hingga abad ke-19. Ini adalah antara reaksi terhadap kekuasaan absolutisme dan sistem feudal di Eropah. Mereka menganjurkan prinsip-prinsip yang seperti disebut oleh saya pada definisi liberalisme. Mereka juga mempunyai beberapa pengikut terkenal termasuk John Locke, Adam Smith dan Thomas Jefferson. Mereka mempengaruhi gerakan kemerdekaan dan pembentukan negara-negara moden seperti Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah. Seterusnya ialah liberalisme moden. Mereka muncul pada akhir abad yang ke-19 dan hingga masa ini. Mereka mengalami evolusi dan penyesuaian dengan perubahan sosial, politik dan ekonomi yang terjadi pada abad ke-20. Mereka juga memperluas konsep kebebasan individu yang selama ini untuk mencakup hak-hak perempuan, hak-hak LGBTQ+, dan hak-hak minoritas lainnya. Mereka membahas isu-isu seperti perlindungan alam sekitar, kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Mereka juga menganjurkan campur tangan pemerintah dalam hal-hal seperti pendidikan, kesihatan dan perlindungan sosial. Tetapi mereka tetap mempertahankan sistem-sistem kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia mereka seperti yang sebelum ini, tetapi dengan penekanan lebih besar kepada keadilan sosial dan kesarataan. Yang terakhir sekali, ciri-ciri liberalisme. Ciri-ciri liberalisme terbahagi kepada dua juga, iaitu kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk kebebasan individu mereka meyakini bahawa mereka mempunyai kebebasan untuk beragama, berbicara dan berusaha dalam kehidupan mereka. Manakala untuk perlindungan hak asasi manusia, mereka meyakini bahawa setiap hak asasi manusia mereka layak dituntut dan kesetaraan seperti yang mana yang mereka menuntut untuk LGBTQ+ dan hak-hak wanita lainnya, dan juga perlindungan terhadap kaum-kaum minoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman dan saya akan membentangkan tentang faktor berfikiran dan mengamalkan liberalisme. Faktor berfikiran dan mengamalkan liberalisme boleh didefinisikan sebagai punca-punca mengapa liberalisme ini boleh berlaku di kalangan manusia. Terdapat dua faktor yang boleh pisahkan untuk membezakan jenis-jenis punca berfikiran dan mengamalkan liberalisme ini, seperti faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman yang boleh dibahaskan dalam pembentangan ini seperti keceriaan iman dan juga menakutkan dunia daripada akhirat. Manakala faktor luaran yang terdiri daripada kesan pendidikan sekular, pengaruh rakan sebaya dan media sosial. Jadi mari kita lihat kepada setiap satu faktor dengan lebih jelas. Untuk faktor dalaman,
iaitu kecantikan iman, kita perlu melihat kepada maksud iman tersebut, iaitu iman menjadi faktor yang menyebabkan manusia menjauhi pelbagai perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT serta membuat mereka patuh terhadap perintahnya. Setiap manusia mempunyai iman yang tersendiri. Ia bermakna ketebalan iman mereka berbeza-beza. Antara hadis yang membuktikan bahawa manusia yang mempunyai iman akan sentiasa melakukan dan menjadi seseorang yang mempunyai kelakuan yang baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda kesempurnaan iman seseorang ditunjukkan dengan kebagusan akhlak dan sikap lemah lembut pada keluarga. Daripada petikan hadis tersebut, kita boleh mentafsirkan bahawa individu yang mempunyai imannya akan melakukan perkara yang baik yang secara amnya untuk mengaitkan dengan fahaman liberalism dan kecantikan iman. Fahaman liberalism ini adalah satu fahaman ataupun amalan yang perlu dihindar, terutama individu beragama Islam yang fahamannya adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Liberalism ini terjelaslah bahawa sangat tidak selari dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Secara kesimpulannya, individu dengan iman yang kuat hanya akan mengikuti pemahaman yang benar berlandaskan Al-Quran dan pendidikan Islam. Individu dengan iman yang lemah akan cenderung mengikuti pemahaman yang berbeza, seperti fahaman liberalism ini. Ini juga bermaksud ceteknya iman seseorang itu juga akan menjadikan individu tersebut mudah terpengaruh dengan keduniaan yang mementingkan kegembiraan dan kebahagiaannya semata yang boleh dikaitkan dengan masuk liberalism secara generalnya. Bagi faktor yang kedua, iaitu mengutamakan dunia daripada akhirat, juga dalam konteks faktor dalaman. Individu yang mengamalkan liberalism cenderung untuk mementingkan hal-hal dunia. Individu yang berfikiran sebegini menginginkan kesenangan yang ada di dunia tanpa memikirkan akibatnya. Perlu diingatkan bahawa manusia akan mengalami banyak alam setelah kehidupan di dunia seperti alam kubur, padang mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat dan seterusnya. Ini dapat dikaitkan dengan kelemahan iman. Individu beriman akan selalu mengingati bahawa dunia ini hanyalah sementara. Jadi, individu yang liberal takut akan kematian sebenarnya kerana berfikiran tiada lagi kegembiraan selepas kematian serta kurang amalan kerana terlalu mementingkan dunia daripada alam selepas dunia seperti alam-alam yang telah saya katakan tadi. Dengan kata lainnya, mereka lebih cenderung untuk merasa gembira di dunia dengan segala kepuasan, membelanjakan segala harta, berhibur secara berlebihan dan seumpama dengannya tanpa melakukan amal sebagai persiapan di akhirat. Jadi itu adalah faktor dalaman yang boleh dibahaskan. Untuk faktor luaran, kita akan bermula daripada pengaruh media sosial. Tipulah jika tiada individu yang tidak tahu apa itu media sosial. Namun begitu, sebagai permulaannya, media sosial menjadi satu platform sosial membolehkan pengguna melakukan aktiviti sosial dan penyebaran maklumat termasuklah fahaman sekularisme secara halus. Jadi, apakah fahaman sekularisme secara halus yang boleh membawa kepada amalan pemikiran liberalism? Semestinya media sosial ini menghubungkan kita dengan orang luar di mana saja, terutama di barat. Orang dari barat yang berkongsi kepercayaan dan cara hidup mereka di media sosial menjadikan ini mudah untuk pengguna lain terpengaruh hanya dengan melihat cara hidup mereka. Seperti apa yang kita maklum, kehidupan orang barat kebanyakannya berseronok dan berhibur yang semestinya bercanggah daripada sudut pendidikan Islam itu tersendiri. Di situ juga sifat liberal akan diamalkan secara halus jika kita teliti secara terperincinya. Antara sabda Nabi yang boleh dikaitkan dengan perkara viral yang selalu diamalkan pada zaman sekarang. Sabdanya bunyi, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sahasta demi sahasta. Sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang daub, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Terdapat pengaruh lain yang menjadi faktor berfikiran liberalism ini, iaitu pengaruh rakan sebaya. Setiap individu tidak akan terlepas daripada mempunyai sahabat ataupun rakan, kerana itu adalah salah satu fitrah yang dikurniakan kepada manusia yang ingin mempunyai peneman dalam kehidupan selain daripada berkahwin. Untuk berkahwin amatlah mudah dalam era teknologi ini. Tanpa mengira jantina, umur, agama dan kaum, ini menjadi salah satu faktor iaitu lebih mendedahkan pelbagai hal keduniaan kepada seseorang itu. Ini selalu dikaitkan dengan remaja. Mereka ini suka keseronokan yang menjurus kepada masalah sosial seperti berhibur sehingga melampaui batas kerana mereka yang selalunya berbuat demikian mempunyai rakan-rakan mereka tersendiri dalam hal-hal yang tertentu. Jadi dengan itu amatlah penting untuk seorang individu ataupun remaja untuk mempunyai iman yang tinggi supaya dapat membezakan serta dihindarkan sifat liberalism ini seperti melakukan apa yang diingini tanpa panduan atau had.
Saya juga ingin menekankan bahawa pengaruh rakan sebaya terhadap sifat ataupun fahaman liberal ini tidaklah begitu ditekankan. Jadi ini tidak langsung dapat menghindarkan daripada sifat tidak mudah terpengaruh dengan rakan sebaya kerana dia tahu yang mana baik dan buruk untuk dirinya. Faktor ketiga dalam faktor luaran ialah kesan pendidikan sekular. Pendidikan pada zaman ini hanyalah terarah kepada bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan teori tentang hal-hal keduniaan seperti sains dan teknologi. Sudah banyak ciptaan daripada pendidikan yang terasing daripada hal-hal keagamaan telah menarik ramai perhatian individu untuk mengamalkan pendidikan sekular ini, dan ianya boleh jadikan sebab mengapa ramai tidak mementingkan atau menyelitkan hal keagamaan dalam pendidikan. Jadi itu sajalah yang dapat saya bentangkan pada anak tajuk iaitu faktor berfikiran dan mengamalkan liberalism. Seterusnya kita akan lihat ancaman liberalism terhadap amalan beragama yang akan disampaikan pada pembentang seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Safwan bin Syafiq. ID nama saya 023-368-303. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang ancaman liberalism terhadap amalan agama, misalnya agama dalam Islam. So, ancaman ni terbagi kepada 4, iaitu dari sudut akidah, syariat, ibadah dan akhlak. Dari sudut akidah, mereka percaya bahawa liberalism ni maksudnya kebebasan individu, dan kebebasan individu potensi bahawa keyakinan-keyakinan fundamental dalam agama Islam dapat diubah dan dipertanyakan secara bebas sehingga mengikis kepercayaan umat Islam. So daripada sudut akidah ni basically daripada kepercayaan umat Islam, misalnya seperti keesaan Tuhan atau kitab suci Al-Quran dan hadis boleh dikagumkan. So golongan Islam liberal ni dia berpendapat dan berfikir bahawa Al-Quran ni perlu ditafsir ulang. Menurut golongan Islam liberal ni, Al-Quran ni perlu ditafsir semula selari dengan peredaran zaman tanpa terikat dengan tafsiran ulama terdahulu. Mereka beranggapan bahawa tafsiran dahulu ni jauh ketinggalan dan tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang. So mereka ni lebih mengedepankan terhadap logika akal dan rasionalitas yang anggap penting dalam mentafsir Al-Quran. So basically kalau dalam Al-Quran kan adanya menceritakan tentang syurga dan neraka. So kalau ikutkan akal, benda itu tak logik. So mereka beranggapan bahawa benda ini perlu ditafsir semula mengikut peredaran zaman. Dan dari sudut syariat, yang sebenarnya daripada sudut hukum, golongan Islam liberal memandang hukum syariat Islam sebagai ciptaan ulama dan fuqaha yang terbuka untuk penilaian ulang. Dan mereka pula menyuruh bahawa pembaharuan fiqh secara bebas dan menekankan kebebasan berpendapat dalam bidang agama. Dan pengaruh liberalism ini cenderung menyebabkan interpretasi ataupun penolakan terhadap hukum syariat dan dianggap sesuai dengan nilai-nilai liberal. Mereka ingin macam nak menolak hukum-hukum yang ada dalam Islam ni, misalnya hukum faraid yang tidak sama rata dengan lelaki dan perempuan. Mereka ingin mengedepankan bahawa lelaki dan perempuan mestilah sama rata dalam hukum faraid. Penolakan terhadap poligami. Lelaki contohnya tak boleh berpoligami. Penolakan terhadap kewajipan menggunakan hijab bagi wanita. Wanita ini diberikan kebebasan dalam menggunakan hijab. Maknanya kalau perempuan tak pakai hijab pun dibolehkan dalam fahaman liberal. Penolakan terhadap hukuman bunuh terhadap orang murtad. Misalnya orang Islam yang murtad diberikan, mereka ditolak hukum untuk bunuh jika ingin menganut agama lain. Dan penolakan terhadap hukum jenayah hudud yang dianggap merupakan pengaruh budaya Arab Jahiliah. Misalnya, contohnya macam hukum hudud, kalau mencuri kena potong tangan. Mereka menolak hukum tersebut kerana menganggap bahawa hukum tersebut merupakan pengaruh budaya Arab Jahiliah. Dan penolakan terhadap larangan perkahwinan antara orang Islam dan non-Muslim. Dan mereka macam melarang perkahwinan antara orang Islam dan non-Muslim. Demi menjayakan nasab mereka itu, mereka menyeru kepada pembaharuan fiqh secara bebas tanpa perlu merujuk kepada ulama dan disiplin ilmu usul fiqh. Dan dari sudut ibadah pula, liberalism mendorong pandangan bahawa ibadah adalah urusan pribadi yang sebenarnya tergantung kepada keinginan individu.
Pandangan ini dapat menyebabkan penolakan dan penurunan komitmen terhadap kewajipan-kewajipan ibadah seperti melaksanakan solat, berpuasa dan menunaikan haji. Mereka menganggap bahawa semua kewajipan dalam Islam adalah kebebasan individu masing-masing. Pandangan liberalisme juga mengenai ibadah sebagai urusan peribadi yang sepenuhnya tergantung pada keinginan individu dan dianggap menjadi penghalang bagi kebebasan individu. Fokus kepada kebebasan individu dalam liberalisme dapat merosak ketaatan ibadah dalam Islam yang membutuhkan disiplin dan ketaatan aturan agama. Jadi, pandangan ini dapat menyebabkan penolakan terhadap kewajipan agama dan merosak komitmen terhadap praktik-praktik keagamaan yang diwajibkan. Dan dari sudut akhlak pula, liberalisme mengedepankan kebebasan individu seperti yang saya katakan tadi, terbatas dan mengesampingkan nilai-nilai moral. Jadi mereka beranggap bahawa setiap individu bebas untuk melakukan aktiviti apapun, sama ada baik ataupun buruk, dan nilai-nilai moral ini yang diatur seperti kesucian, ketaatan dan kepatuhan dapat terabaikan. Jadi kesannya ia memberikan kesulitan kepada kita membezakan antara baik dan buruk dalam tindakan. Contohnya terpengaruh dalam perjudian, minuman keras, hubungan pernikah dan pornografi. Jadi contoh isu-isu ini adalah dibolehkan dalam liberalisme. Dan pandangan Islam liberal di Malaysia juga mendesak agar penganut Islam diberi hak untuk murtad. Mereka diberikan hak untuk murtad tanpa tindakan undang-undang dan campur tangan mahkamah syariah. Jadi mereka salah tafsir dan mereka mengemukakan yang ayat dalam Quran, ayat Allah yang berbunyi tidak ada paksaan dalam agama. Dan mereka menggunakan alasan ini, golongan liberal ini salah mentafsirkan ayat tersebut dan menganggap bahawa dibolehkan untuk hak untuk murtad bagi agama Islam. Padahal menurut tafsiran ulama, ayat tersebut hanya berlaku bagi pengikut Islam. Sementara penganut Islam diwajibkan memelihara akidah dan iman. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nama saya Wan Amal Hadi bin Wan Bismi. Nombor pelajar saya adalah 2023 372171. Jadi hari ini saya akan ceritakan berkaitan tentang strategi dalam nak menghadapi liberalisme. Dalam kita nak menghadapi cabaran liberalisme yang berada di dalam kalangan masyarakat kita hari ini, dan pastinya yang pertama, bila mana hari ini kita sebagai seorang Muslim, di dalam satu hadis mengatakan barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya, dan apabila dia tidak mampu lagi maka dengan hatinya. Sungguhnya selemah-lemah iman adalah sungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Jadi bila kita melihat percabaran ini, pasti kita perlukan solusi. Jadi antara strategi yang kita akan lakukan dalam nak menghadapi isu liberalisme ni adalah pastinya kita akan mengikut apa perintah yang diperintahkan Allah SWT dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat ke-125. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan bagaimana hari ini kita nak menyelesaikan masalah yang ada di kalangan masyarakat dengan hikmah dan juga cara yang paling dekat dengan masyarakat. Okey. Jadi strategi pertama yang hari ini kita boleh lakukan dalam kalangan masyarakat adalah melalui ibu bapa ataupun institusi kekeluargaan. Kerana keluarga sangat penting adalah untuk menguatkan lagi nilai dan asas kefahaman Islam yang benar dalam kalangan ahli keluarga. Daripada ibu bapa perlu untuk menghidupkan roh dan nilai-nilai Islam pada diri anak dengan melakukan aktiviti yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan seterusnya menunjukkan contoh atau kedua yang terbaik kepada anak-anak supaya mereka jelas dan faham apa perkara yang mereka perlu lakukan dan apa yang mereka perlu jauhi. Jadi Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-42 tu sangat jelas, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah SWT kata jangan kita mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil dalam keadaan kita tahu itu adalah perkara yang tidak baik. Jadi yang kedua adalah strategi pada institusi sekolah ataupun persekolahan ataupun pendidikan. Institusi sekolah adalah antara juga yang penting di institusi masyarakat, kerana institusi sekolah lah yang sebenarnya akan mendidik remaja dan bakal-bakal pemimpin masa depan. Antara peranan sekolah adalah dengan mengajarkan hikmah dan menimbulkan kesedaran tentang isu-isu akidah supaya remaja Islam hari ini sedar dan tahu apa yang mereka perlu hati-hati dan jauhi supaya tidak terjumus dengan masalah-masalah ideologi liberalisme yang kemudiannya akan merosakkan akidah dan juga melarikan apa kefahaman yang patutnya, ataupun kita boleh katakan jauh daripada manhaj rabbani atau manhaj yang sebenar
yang kita ada di dalam Islam. Jadi strategi seterusnya dalam nak menghadapi isu liberalisme hari ini adalah melalui peringkat media massa dan juga masyarakat. Dengan hari ini kita membuat satu kempen kesedaran dan jauhi liberalisme secara besar-besaran di seluruh media massa untuk mendidik masyarakat secara keseluruhan. Ini juga akan menyediakan informasi yang seimbang dan tepat tentang liberalisme. Hal ini akan melibatkan perbincangan yang mendalam, wawancara dan juga rancangan-rancangan TV supaya masyarakat hari ini dapat tahu dan jelas apa itu tentang liberalisme. Jadi sebagai kesimpulannya dalam isu liberalisme ini di kalangan masyarakat, apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam adalah umat Islam perlulah untuk sentiasa berjaga-jaga dalam nak menjaga akidah dan juga jangan semudah untuk percaya tentang perkara-perkara atau ideologi liberalisme yang akan menyebabkan umat Islam jauh daripada Islam dan juga Allah SWT. Jadi zaman sekarang zaman yang sangat-sangat mencabar kerana orang yang bukan Islam sentiasa berlumba-lumba dalam nak memastikan umat Islam ini hancur. Jadi hari ini apa yang perlu untuk kita lakukan adalah sentiasa alert, sentiasa berjaga-jaga untuk tidak terlibat dalam liberalisme dan juga merosakkan lagi akidah. Seterusnya juga umat Islam perlulah juga untuk sentiasa tabayun info-info yang mereka dapat melalui WhatsApp, Telegram, Instagram dan social media supaya tidak mendapat info-info yang salah. Jadi itu saja daripada kumpulan kami yang ceritakan berkaitan tentang isu liberalisme. Terima kasih.